dapat fight bakteria ataupun virus dengan baik. Sebab nanti lepas puasa nak raya pula kan, jadi tak best lah kalau raya nanti tak sihat. Dan antara nutrien penting, banyak sebenarnya nutrien untuk sistem pertahanan ni. Kita ada vitamin C, kita ada polyphenol dan sebagainya. Tapi yang saya nak highlight malam ni adalah elderberry. Sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, ni adalah research paper yang tunjuk macam mana elderberry ni dia dapat bantu untuk tingkatkan pertahanan badan. Satu sebab dia antioksidan, kemudian yang kedua elderberry ni dia dapat kurangkan simptom lah ataupun kurangkan keterukan simptom lah kalau kita terkena jangkitan. Dan yang terakhir sekali, memang sebab dia ada ciri-ciri antivirus, dia dapat bantu untuk kuatkan lagi sistem imun. Supaya komplit 30 hari Ramadan ni, kita boleh pergi masjid, kita boleh pergi bazar lah kalau nak pergi bazar kan. Untuk pastikan badan kita sentiasa kuat lah. So ni secara ringkasnya lah macam mana elderberry ni dia dapat tingkatkan pertahanan badan. Dari mana dia dapat bantu, satu, dia halang daripada virus tu masuk sel. So bila virus tak masuk sel, sebenarnya keterukan tu tak teruk lah. Kemudian dia dapat bantu juga untuk tingkatkan tindak balas imun dalam badan kita. Kemudian ketiga, dia akan protect sel-sel imun macam sel darah putih, apa lagi? Sel darah putih lah antaranya daripada kerosakan daripada radikal bebas. Yang keempat, dia akan rangsang ataupun dia tingkatkan lagi tindak balas imun kita lah. Okey, tu tips yang keenam. Jaga diri, jaga jarak, protect diri sendiri dan juga family lah. Okey, sebab kita nak raya, nak best-best kan, nak enjoy. Okey, so bila kita bercakap mengenai Ramadan juga sebenarnya, ni antara nutrisi-nutrisi penting. Kalau cakap pasal Ramadan, apa yang kita pentingkan? So tiga-tiga benda ni lah. First kali, kita nak energy, betul tak? Sebab walaupun Ramadan, kita still pergi kerja. Walaupun Ramadan, ibu-ibu kat rumah still kena jaga family. So benda-benda ni semua sebenarnya memerlukan tenaga. Kita tak naklah siang lemau. Kemudian nanti malam kelang kabut nak buat semua benda, tak cukup tidur kan. So kita nak pastikan even puasa pun tenaga kita maintain pada waktu siang hari. So kita perlukan tenaga. And then yang kedua, kita nak kenyang. Of course lah kan. Sebab kalau kita tak cukup makan ataupun makan dengan cara yang tak berapa nak betul, tengah hari perut dah berbunyi tak sedap lah kan. Tak best. Kemudian yang ketiga, hydration. Kita nak badan kita cukup air, kita nak badan kita, kulit kita sihat, mulut kita tak merekah dan sebagainya. So kalau tenaga, selalunya kita akan fokus kepada protein lah. Sebab protein macam yang saya cakapkan tadi, dia memang dapat bantu untuk kenyang lebih lama. Untuk kenyang lebih lama dan juga untuk tenaga yang berpanjangan. Kemudian untuk kenyang, kenyang of course, kita bukan sahaja nak kenyang, tapi kita nak kenyang kita tu daripada nutrien-nutrien yang mencukupi. So of course kita kena pilih makanan yang lengkap dari segi multivitamin. Sebab ramai yang tak makan buah, tak makan sayur pada waktu bulan Ramadan kan, jadi susah untuk cukupkan nutrition dalam makanan harian tu. And of course lah, dalam masa nak kenyang juga kita nak sistem penghadaman yang sihat. So that's why kita tekankan juga serat, enzim penghadaman dan juga prebiotik. Dan yang terakhir sekali, hidrasi. So hidrasi ni antara isu ataupun perkara yang mencabar sikit kita nak tackle pada bulan puasa. Tapi jangan risau, kita ada penyelesaian lah. So hidrasi, nak tingkatkan hidrasi macam mana? Satu, kena cukup air. Yang kedua, badan kita kena cukup elektrolit. So that elektrolit tu dapat bantu untuk bawa air tu masuk dalam sel. Bukan terus pergi kencing. Dan bila kita bercakap mengenai ketiga-tiga ni tadi, saya rasa kalau orang-orang Shaklee ni, dia dah dapat tahu dah. Saya refer dekat produk apa. So agak-agak untuk tenaga ni produk apa? Dalam elderberry, prebiotik ke probiotik? Dalam elderberry kita ada prebiotik. Makanan untuk kuman baik tadilah. Air buah kedondong. Sedap. Okey. Okey. Ramai dah jawab. So, ni adalah produk-produknya lah. Bila kita cakap mengenai tenaga, protein, kita fokus kepada ESP. Kemudian, kalau untuk kenyang, of course kita ambil meal yang cukup, meal replacement yang komplit, semua nutrien, iaitu Life Shake Elderberry. Dan yang last sekali untuk hidrasi, of course lah, kita ada air angkasawan kita.
performance drink, orange dan juga lemon. So jom kita tengok macam mana nutrien-nutrien ni dapat bantu pada bulan puasa. So ni adalah ESP. So mungkin ada antara anda yang nak start share kan produk-produk puasa ni dekat customer dan sebagainya. So kalau bercakap mengenai ESP, kita fokus kepada tenaga, untuk tenaga. So tenaga macam tadi kita fokus kepada protein. So ada beberapa point daripada USP ataupun Shaklee difference untuk ESP ni kita boleh fokus. Yang pertama sekali kalau kita tengok macam mana dia bantu untuk bagi tenaga, sebab satu dia rendah indeks glycemic. So bila rendah indeks glycemic, dia akan dapat kekalkan tenaga sampai ke petang. Kemudian dari segi protein, dia tinggi protein. Jadi bila tinggi protein pun sebenarnya dapat bantu untuk tenaga dan juga kenyang lebih lama lah. Dan yang kelima, menarik energi ESP ni dia lembut pada perut. So mungkin ada yang ada masalah gastrik dan sebagainya. So sangat sesuai untuk ESP tambah-tambah pada bulan Ramadan kan. Sebab kalau kita tengok testimoni pun banyak sangat share yang ada gastrik, tapi bila dia ambil ESP sebenarnya dapat bantu untuk kurangkan ketidaksediaan perut semasa berpuasa. Dan of course lah dari segi nutrisi pun boleh tekankan. Itu untuk ESP. Kemudian yang kedua, kenyang. So kenyang, kita fokus kepada Life Shake Elderberry. So kenapa dah ambil ESP kena ambil elderberry lagi? Tak boleh ke kalau ambil ESP saja, kenapa kena ambil dua-dua? Rasa nak bancu PD terus tapi Risa tak tidur. Kenapa waktu bulan puasa kena ambil dua-dua? ESP dan juga Life Shake Elderberry. Ada yang nak jawab tak? Okey, so perbezaan antara ESP dengan Life Shake Elderberry ni kalau kita tengok ESP, betul, ada yang jawab untuk apa tadi? Naik ke atas. Untuk cukupkan nutrisi, sebab ESP bukan pengganti makanan, betul. Sebab ESP dia adalah orang kata foundation, asas. So macam mana pun kena ambil sebab asas kan. Tapi ESP dari segi nutrisi dia tak boleh dijadikan sebagai meal replacement sebab dia tak banyak multivitamin macam Life Shake. So that's why even bulan puasa ambil ESP still juga kena ambil Life Shake. So cara yang terbaik macam mana? Cara yang paling mudah anda boleh campurlah satu scoop ESP, satu scoop Life Shake Elderberry. So that anda akan dapat satu hidangan yang betul-betul lengkap. Yang ada multivitamin, yang ada nutrien-nutrien untuk sistem penghadaman dan juga yang ada protein yang tinggi lah. Dan kalau kita tengok ni adalah unique selling point untuk Life Shake Elderberry. So sebenarnya anda boleh gunakan ni, anda sebagai seller anda kena hafal lah unique selling point dia. Tengok dia ada 24 vitamin dan mineral lengkap. Kemudian dia juga low glycemic. Dia ada fiber, dia ada prebiotik dan juga enzim. Ini adalah highlight lah kepada mixed soy protein with elderberry ni, Life Shake Elderberry untuk kenyang. Kemudian yang ketiga untuk hidrasi, of course lah kita ada performance drink. So untuk performance drink kita ada dua flavor, orange dan juga lime. Finally, kalau ibu menyusu cara bancu dia sama, sama je. Boleh sama je. Betul saya suka campur dua ni. Betul? Cuba try campur. Ni dia lagi rich, dia lagi sedap sebenarnya. Okey, so untuk PD, performance drink. Kenapa performance drink ni sangat-sangat dapat membantu untuk hidrasi adalah satu highlight utama dia sebab dia ada gabungan elektrolit. So kalau kita tengok dekat sini elektrolit dia ada 6. Magnesium, kalsium, sodium, potasium, fosfat dan klorida. So sebenarnya elektrolit inilah yang bantu untuk bawa air tadi ni masuk dalam sel. So bantu untuk kurangkan dahaga, bantu untuk kurangkan lesu. Satu lagi bila badan kita cukup hidrasi, oksigen pun dapat sampai ke seluruh badan, sampai otak. Jadi kita akan kurang mengantuk lah pada waktu siang, pada waktu puasa. Dia bantu untuk kekalkan hidrasi sepanjang hari lah. Dan selain daripada tu, menariknya lagi mengenai PD ni sebab dia ada gula kompleks. Selalunya kalau kita tengok minuman-minuman isotonik dekat luar sana, dia tak ada gula kompleks. Dia ada gula ringkas sahaja. Jadi bila dia tak ada gula kompleks, dia tak bantu untuk bagi tenaga berpanjangan. Dia energetik tu sekejap je. Dia tak sampai petang. Okey, ni
Dan satu lagi mungkin saya boleh highlight dekat sini sebab banyak kita dapat inquiries yang tanya PD ni sesuai tak kalau untuk orang yang ada masalah kencing manis ataupun diabetes. So dekat sini sebenarnya tak sesuai lah, kita tak syorkan lah untuk individu yang ada masalah gula dalam darah untuk ambil PD. Sebab PD ni macam mana pun dia ada gula, jadi tak sesuai lah untuk yang ada masalah gula dalam darah. Okey, tu ketiga-tiga protein. So ni adalah orang panggil apa tu, dia punya summary lah kepada ketiga-tiga produk tadi. Untuk tenaga kita ada ESP, untuk kenyang kita ada Live Shake Elderberry, complete meal replacement. Kemudian untuk hidrasi kita ada PD. Dan pada bulan Ramadan ni juga mungkin ada yang akan tanya kan, suplemen-suplemen lain boleh ambil macam biasa ke? Boleh ambil macam biasa, jangan risau. Cuma waktu makan tu kena adjust sikit lah. Nanti saya akan tunjuk contoh macam mana nak adjust cara ambil suplemen pada bulan puasa. So pada bulan puasa ni juga jangan tinggal polyphenol, Vivix, Resv. Sebenarnya sebab ramai kan bulan puasa tadi kita tanya apa azam. Ada yang cakap nak cantik. So kalau nak cantik raya nanti aku rasa kena ambil lah Vivix dan juga Resv. Yang nak kurus polyphenol pun dapat bantu untuk boost lagi badan kita untuk kecutkan sel-sel lemak untuk turunkan berat badan. Dan of course lah ambil masa ni untuk detox. Detox ni adalah suplemen-suplemen yang dapat bantu untuk detox. Okey, so ni adalah jadual contoh gastrik sesuai ke ambil PD time puasa. Boleh tak boleh, tapi make sure sebelum ambil tu dia ambil makanan lain dulu. Jangan ambil waktu perut kosong lah. Nanti dia akan attack perut. Ataupun jangan ambil pada waktu sahur. Ambil waktu buka puasa pun boleh. Okey. So ni adalah cara, jadual, contoh macam mana nak ambil suplemen pada waktu puasa. So kita bahagikanlah. Sebab kita ada, selalunya kita waktu makan kita jadi 3 kan. Waktu sahur, waktu buka puasa dan juga waktu kita moreh. So bahagikan mengikut waktu-waktu ni. So pagi sebagai contoh sahur, ambillah ESP dengan Live Shake Elderberry, campurkan satu scoop. Kemudian mungkin ada yang nak takut dahaga kan, boleh je ambil PD waktu pagi, ambil 3 sudu besar. Kemudian alfalfa sebab sekali makan 10 biji kan, boleh kurangkan 5 biji pagi, 5 biji malam, tak ada masalah. Jadi sehari tu cukup dosage yang kita suggest lah. Kemudian pagi ambil juga 1 sudu Vivix. Kemudian malam sebelum tidur, boleh ambil Herblex dengan Resv untuk recharge balik, untuk repair balik sel-sel dalam badan dan untuk kesihatan penghadaman dan juga kesihatan usus lah. Kemudian waktu moreh, sebab tadi satu scoop je kan, ESP dengan Live Shake Elderberry tak cukup lagi 1 serving kan. So malam moreh ambil lagi 1 ESP, 1 elderberry. Kemudian waktu iftar tu boleh ambil juga PD lah. PD, DTS dan juga alfalfa. So bila anda bahagikan macam ni, ada jadual macam ni, anda tak rasa banyak lah. Mungkin ada customer kan, anda hantar jadual ni dekat mereka so that mereka pun faham bila nak ambil, waktu banyak mana nak ambil, waktu bila nak ambil dan sebagainya. Herblex boleh ambil setiap malam tak sepanjang puasa? Sebenarnya Herblex kita depends kat badan. Jangan, kalau boleh jangan, sebab dia ada daun sena. So supposedly jarak-jarakkanlah 2 hari sekali. Kalau nak ambil setiap malam tu, kalau kronik sangat sembelit tu bolehlah nak ambil setiap malam. Okay. So ni Syamsia Rosli. Syamsia Rosli share. Mak dia ada masalah diabetik, dia adjust secara bancuhan. So this one depends pada keadaan sakit lah. Masalah macam mana yang dia ada. Tapi secara generalnya kandungan gula dalam PD still ada. So make sure sesuaikanlah dengan individu masing-masing. Okay, so tu je. Part puasa dah habis dah. Simple je, pendek je pada malam ni.
Okey. Kalau nak tambah omega dan lecithin boleh ambil masa berbuka ataupun sahur. Actually kalau nak ambil, mana dia? Okey, omega dan lecithin. Boleh ambil macam biasa. So omega dengan lecithin, selalunya lecithin kita show sebelum buka puasa lah. Maksudnya sebelum makan buka puasa tu boleh ambil lecithin. Kemudian omega, lepas buka puasa tu boleh ambil omega 3 biji. Sebab dua-duanya minyak kan. So dia kena ambil dengan makanan. So waktu terbaik waktu buka puasa tu lah. Ataupun kalau moreh, selepas moreh pun boleh juga kalau nak ambil. Okey. So itu daripada part puasa. So sekarang ni saya nak invite Sarah sama-sama dengan saya sebab kita ada quiz. Sebelum saya pass sesi kepada Sarah lah. Okay, Dayah ada quiz. Ada 2 soalan boleh tak kita bagi satu dulu quiz. Lepas tu sharing testimoni daripada Fadwa. Kita bagi satu lagi. Okey, boleh? Boleh? Okay, so kita bagi satu dulu. Okey, so malam ni quiz. Kita ada hadiah best malam ni. Kita ada CoQ Plus. Satu pemenang lah. Kita akan pilih satu pemenang. So kita akan bagi soalan. So anda boleh komen jawapan anda dekat ruangan komen. So saya akan bagi kuasa veto dekat Sarah lah untuk Sarah pilih pemenang untuk malam ni. Boleh tak Sarah? Boleh. Kita takut bias tak dia lah.